tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim ila biqair. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadhil Tuan Pengurusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan ahli jawatan kuasa, Al-Fadhil ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, kita tidak berapa lama lagi kan Rajab pun akan meninggalkan kita, maka kita masuk pula dalam bulan Syaban. Maka berakhirnya bulan Syaban nanti masuk kita ke dalam satu bulan yang namanya bulan yang penuh keberkatan, yakni bulan Ramadan. Alhamdulillah, tak kala kita berada di malam bulan Rajab itu, di hari pertama tu, kita pun terus berdoa seperti mana yang Nabi anjurkan. Allahumma barikhna fi Rajaban wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Jadi saya cukup yakinlah tuan-tuan di sini dah ada kan bayangan-bayangan tu, mana kata apa, sedikit sebanyak dah buat dah persediaan untuk menghadapi Ramadan ni. Sebab apa? Ramadan ini adalah penghulu segala bulan. Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan mencipta sesuatu itu kan, mencipta makhluk di dalam dunia ni. Dia ada, setiap makhluk tu dia punya leader dia kan, khususnya makhluk yang bernyawa ni kan, malaikat kan, jin, setan apa semua tu, termasuklah manusia ni kan. Manusia ni, seluruh makhluk yang nama manusia ni, siapa penghulu dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu kan. Jadi Nabi ajak kita, untung kita ni ada Nabi yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Sebelum Nabi wafat, Nabi diutuskan oleh Allah Ta'ala membuat syariat yang namanya Islam itu komplit dah kan. Ramadan ini pun adalah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad je, kita je, umat lain tak dapat pun kan. Disebabkan apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kekasih Allah. Kita pun tumpang tepiah dia sama kan. Alhamdulillah lah tuan-tuan, kita pun hidup-hidup tak pernah minta pun pada Allah, ya Allah lahirkanlah aku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Adakah? Tak ada. Tapi di atas rahmat Allah itu, maka Allah pilih kita dalam ramai-ramai ruh itu. Allah nak jadikan kita ni manusia lahirnya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Ramadan ni saban tahun dah kita melaluinya kan.
Seperti mana ayat yang kita baca tadi, tuan-tuan pun dah hadam dah kan. Ayat apa? Ayat pertaining tu Ramadan itu. Wahai orang-orang beriman, kan Allah kata apa? Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum ni. Orang sebelum ni pun, umat-umat sebelum ni pun berpuasa juga kan. Tapi puasa mereka berbeza dengan puasa umat-umat Nabi Muhammad SAW. Umat-umat dulu dia tidur, mangkit tak ada makanan, dia puasa. Kita tak. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, puasa kita ni daripada matahari kita terbit kan, kita bangun subuh itu sampailah matahari terbenam pula kan. Tu malam beribadat. Jadi tahun ni kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala dipilih sekali lagi masuk dalam bulan Ramadan. Kita pun tak tahulah bulan-bulan ataupun tahun-tahun yang lalu setelah mana lamalah kiranya berlalunya Ramadan ni. Kita pun tak tahu level kita kan. Setengah orang tu tuan, Allah kata apa? Wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Akhir sekali Allah kata apa? La'allakum, moga-moga ataupun agar kamu bertakwa. Bukan bertakwa lagi, moga-moga. Jadi nak dapat nak dapat kamu akan menjadi orang bertakwa tu apa? Kenalah amalan-amalan Ramadan itu diperbaiki. Selama ni pun tuan-tuan pun dah baik dah. Jadi tahun ni kita perbaiki lagi supaya apa? Kita nak jadikan Ramadan ni Ramadan yang cukup baik untuk kita. Ataupun mungkin Ramadan ini Ramadan terakhir untuk kita. Siapa pun tak mani jamin tuan-tuan bulan Ramadan tahun depan dia ada. Samalah yang bercakap ni pun kan, tidak terkecuali kan. Siapa boleh janji tahun depan dia ada? Bukan kata tahun depan tuan-tuan, minggu depan pun belum tentu lagi. Nampak macam sihat dah, tapi Allahu Akbar habis dah kan. Macam apa? Macam pagi semalam lah. Pagi semalam Sabtu saya kuliah di Bandar Puteri tu kan. Lepas tu pengurusi pun sebelum start kuliah tu dia pun buat announcement lah. Dia kata sebentar lagi pukul 8 pagi nanti kita ada solat jenazah. 2 daripada ahli karya kita meninggal accident di Kampar pukul 4 pagi. Motor besar lah kan, pukul 4 pagi tu. Isteri dia doktor, mati di tempat kejadian. Suami dia meninggal di hospital. Tuan, nak kata apa tuan? Tak sempat dia Ramadan kan. Kita ni insya-Allah tinggallah 4 anak. Yang sulung 22 tahun lelaki, yang bongsu sekali 10 tahun. Seorang perempuan, 3 lelaki. Tuan, raya budak-budak tu tahun ni tak ada mak bapak dah. Jadi yatim piatu dah. Saya ni pun lahir pun dah tak ada bapak dah. Ibu pun dah meninggal. Tapi bukan lagi yatim piatu, yatim kematu lah. Saya ni yatim piatu ni kecil-kecil lah. Kita ni kalau tak ada pun yatim kematu je lah kan. Jadi tu semua orang mempunyai harapan dan impian untuk keluar daripada bulan Ramadan ni dapatlah apa orang kata apa? Takwa daripada Allah kan. Itulah harapan kita. Jadi maka tahun ni punya Ramadan kita berazam dan beriktikad minta pada Allah Ta'ala direzekikan kita dapat melakukan Ramadan, ibadat Ramadan ini dengan sebaik mungkin kan. Jadi kita bolehlah compare yang nak jadi baik itu macam mana. Dia ada kaedah-kaedah untuk berada, untuk mengerjakan amalan Ramadan ini, puasa ni dengan baiknya kan. Yang pertamanya persediaan lah kan. Persediaan awal tu, persediaannya mental dan fizikal kena kuat. Itu sebab sahabat-sahabat Rasulullah SAW 6 bulan sebelum Ramadan dah prepare lah. Punya anxious nak masuk, nak bertemu dengan Ramadan tu kan. Tapi kita tak apalah, umat jauh-jauh ni sikit, umat akhir-akhir ni 3 bulan belum okey lah, nampak okey dah kan. Ada orang kata apa, keazaman tu seronok nak masuk Ramadan ni. Dulu kita kecil-kecil Ramadan ni sebab apa? Sebab nak raya main pasal. Kalau kita tak puasa, mak tak pergi raya. Masuk Ramadan sebab apa?
sebab nak raya. Masuk, jadi orang sekarang ada juga masuk Ramadan ni sebab apa? Dia kata alhamdulillah lah Ramadan ni boleh lah diet sikit. Lari tajuk. Tak dapat apa tuan. Tak dapat dia. Lan lakum tatakun tu tak dapat. Sebab dia ada niat lain. Dia apa pun juga kena la ilaha illallah. Lillahi ta'ala aja. Buat apa pun lillahi ta'ala. Tu sebab itu perukunan Islam tu. Jangan kita pergi divert ke lain pula. Oh bolehlah diet nanti dah sebulan. Diet tu yang ke-30. Yang pertamanya untuk mengerjakan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebulan saja tuan-tuan. Sebulan kita berpuasa tu, keluar daripada berpuasa tu, dapat takwa tu boleh cover 11 bulan yang akan datang. Kan? Allah nak memudahkan kerja kita dalam bulan Ramadan tu, ditambatnya syaitan tu. Tapi ada tak juga orang tak puasa? Ada. Walaupun syaitan ditambat. Dia lah je syaitan sebenarnya. He is a true color. Kalau dia tidak mengelahkan Ramadan itu, itulah sebenar dia. Tu nak mengenal orang macam tu lah, kan? Orang sibuk duk kerja ni, dia relax ya. Kan? Jadi persiapan awalnya apa? Berdoa agar Allah pertemukan dengan Ramadan tahun ini. Tu persiapan pertama, kena doa lah. Berdoa tu azam ataupun itikad. Yang keduanya, mohon agar Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik untuk kita. Kita kena minta jugalah nak jadi Ramadan yang apa? Yang normal punya apa? Yang terbaik. Tidak ada baik melainkan baik, semata-mata baik, kan? Semua orang tak terbaik, kan? Yang ketiganya, mohon kekuatan beribadat dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, kekuatan ni tuan-tuan, dia ada relation dengan yang namanya apa dia? Taufik tu. Ramai orang dengar azan tapi tak sampai juga. Sampai tu jejak dalam jemaah ni, tu taufik dapat. Kan? Tu yang susah tu. Tapi jemaah sini tak susah. Penuh je, alhamdulillah. Jemaah ni memang orang rajin-rajin semua, insya-Allah, kan. Kemudiannya, mohon kesihatan yang baik agar dapat komplit satu bulan tu, komplit, kan. Ndak lagi di 10 malam terakhir tu. Allahu akbar, tuan-tuan, kan. Yang kelimanya, mohon apa? Tattaqun, bertakwa kita. Dia relate beriman, bertakwa. Kenapa Allah perintah? Puasa ni Allah sebut wahai orang-orang beriman. Kenapa solat tak? Solat Allah tak sebut ya ayyuhallazina amanu tak. Allah kata apa? Allah start inna solata tanha anil fasya. Inna solata lizikri. Solat ingat aku. Nak ingat aku solat. Tapi puasa ni Allah seru orang beriman. Tuan-tuan, orang beriman ni aja yang boleh puasa ni. Orang beriman. Sama juga dengan memeriahkan masjid ni. Innamal mu'minu. Hanya orang yang beriman saja yang boleh mengimarahkan rumah-rumah ibadat ni. Kan? Berpuasa ni pun hanya orang beriman saja yang boleh buat. Kan? Orang tak beriman dia tak boleh buat. Tuan-tuan, dia duk fikir-fikir sebulan ni, dia kata aku satu hari pun susah. Dia duk fikir susah. Bila kita fikir senang. Itu sebabnya preparation dia apa? Allah ni tuan-tuan punya sayang kita. Dia mulakan kita dengan Rejab, kemudian Syakban. Kita bertaktih puas Ramadan ni dalam bulan Rejab. Kita ni bulan latihan. Puasa dah sikit-sikit. Saya cukup yakinlah tuan-tuan ni bukan kata Rejab. Daripada awal Muharram lagi tu. Dah puasa dah seminggu, sebulan 3 kali. Ataupun puasa putih. Tuan. Untuk menjaga kesihatan tuan-tuan. Itu sebab Nabi tak ada sakit-sakit kritikal ni, tak ada. Nabi-Nabi dan para sahabat maintain setiap bulan 3 hari puasa. Kan? Tak boleh setiap Isnin Khamis puasa putih. 13, 14, 15 puasa. Boleh kontrol sakit ni.
dijauhkanlah tau penyakit tu. Tuan, Nabi dah ajak dah segala sunnah tu. Allah dah ajak dah. Yang jadi banyak penyakit tu sebab apa? Banyak pantang kita ni. Bukan pantang ni, pantang tengok. Tu yang penyakit macam-macam tu. Dah lepas makan kambing lah, makan kambing lagi. Seminggu direct makan kambing. Tu mana mai tak penyakit? Kan? Saya duduk tengok di kedai-kedai makan Tom Yam ni kan. Dia daging pun dia makan. Daging masak merah. Lepas tu dengan ikan pun makan. Tuan, Nabi Muhammad SAW sunnah dia, kalau daging je. Kalau ikan. Kita semua campur. Lembu, kambing, unta apa semua. Lepas tu tidur makan perut. Bergaduh lah mereka. Lembu tolak unta tendang kambing. Kita yang punah ranah dah. Kan? Cara pemakanan pun Nabi ajar. Kan? Makan ketika mana lapar baru makan. Berhenti sebelum kenyang. Kita dah makan selagi tak belahak, tak berhenti. Silap ni tuan-tuan. Tapi bukanlah tuan-tuan ni tempat lain, surau tempat lain. Tuan-tuan ni okey dah. Tu tengok perut pun slim semua kan. Mana tu kontrol lah tu. Alhamdulillah. Jadi Islam datang ni tuan-tuan, bukan kata untuk beribadat saja dah. Untuk kesejahteraan umat. Kesihatannya melalui Islam juga. Allahu Akbar, tu yang kata Islam tu. Tuan-tuan, Islam ni punya hebat tuan-tuan. Saya duduk mengajar Bahru Mazi jilid yang pertama tu, bab taharah. Nak gosok gigi pun Islam ajak. Mana dulu? Nak melentang ke, nak menegak cara gosok gigi? Pun dia ajak. Tak usah kata ni sain ni. Islam ajak. Setelah sain, no, rule tuan. Pun Islam ajak. Punya sekecil-kecil sampai sebesar-besar Islam. Sebab apa? Islam ni Allah punya. Allah tahu manusia ni kat mana dia tak tahu. Sebab ilmu ni semua Allah punya. Tapi ramai manusia mengatakan apa? Dia berjaya sebab apa? Sebab dia usaha dia. Tidak ada kaitan dengan Allah. Tu silap ah. Dia tengok, you see my empire of business ni, dia tengok sampai macam ni. Sebab apa? I usaha kuat. Tu siang malam kerja. Disebabkan kuat usaha, dapat kejayaan. Dah salah. Kuat terang mana lah. Allah tidak pernah menjanjikan kerja kuat ni jadi kaya. Buruh kasar tu sikit punya kuat ke kerja 16 jam sehari. Kaya tak? Tak jadi kaya, jadi kayapnya. Yang kaya tu yang duk office, duk goyang kaki, tu kaya. Allah tidak pernah menjanjikan hang rajin baca buku hang akan jadi pandai. Tak juga. Kan? Nabi Muhammad SAW tak baca buku pun. Masya Allah, ilmu pandai dia. Tuan, Nabi ni keistimewaan Allah bagi dia. 3 kali dia dengar Jibril baca, dia boleh hafal ya. Kan? Kita bukan 3 kali, 3 bulan orang ajak kita tak baca, tak apa-apa lagi. Tu kita lah. Tu punya ya Allah, benaknya hati kan. Sebab apa? Tak minta doa ke Allah Subhanahu. Kita ada Allah tuan-tuan. Itu sebab yang nama konsep doa tu kan. Kenapa Allah buat manusia ni dia perlu kepada doa ni? Satu ada apa? Sebab apa? Dengan doa ni kita boleh kata aku nak doa dekat Tuhan lah. Mana kita kenal Tuhan. Kita orang kata apa? Merapatkan diri kita, hati kita dengan Tuhan. Aku ada Tuhan, tak apa aku doa. Cara tak langsung kita kenal tak? Kita kenal. Sebab apa kita doa? Kita tahu Tuhan tu akan makbulkan doa kita. Tu satu. Kita dah yakin dengan Allah Ta'ala. Bayang tu Allah. Dia program manusia ni macam mana. In fact Allah ni tuan-tuan, boleh saja dia cipta manusia ni kan. Dia kata manusia, aku dah cipta hamba semua. Hamba nak duduk kat dunia kan, hamba duduk pandai-pandai hamba lah. Tak tuan-tuan, Allah tak buat macam tu. Allah set semua dah. Rezeki pun dia set dah, apa semua jodoh, sampai jodoh kita pun dia set dah. 1 orang ke 2 orang ke 3 orang ke 4 orang ke. Kan? Tu yang kata Allah tu. Nyawa kita ni sampai mana pun dia dah set dah.
Nak mati di mana pun dia beritahu dah. Kan? Dia tulis dekat sana tu, Lauh Mahfuz tu. Nak mati bila, cara mati macam mana, kat mana nak mati. Allah, tengah sujud ke tengah apa? Kan? Tu yang kata qada dan qadar tu. Cumanya yang boleh berubah apa? Kata Nabi Muhammad SAW, doa ni bisa mengubah qada dan qadar. Cuma yang tak boleh ubah dia apa? Mati. Tak boleh minta ke Allah, ya Allah Tuhan kau, boleh dah aku tak mau mati. Allah kata, mana boleh, aku nak bagi hang syurga ni. Syarat nak masuk syurga kena mati dulu. Mau tak mau kita kena mati dulu kalau nak masuk syurga. Kan? Tak ada nak tongkat langit, tak ada. Siapa pun akan mati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati, wafat dia. Nabi Musa alaihi salam pun ketika mana Israel ni nak pergi tarik nyawa, Allah pesan kat Israel, tanya dulu Musa. Kok dia kata nak panjang umur dia lagi, tak apa, kita extend. Kan? Israel kata, wahai Musa, ni pesanan Allah bagi info dekat aku lah. Kalau Tuan nak panjangkan umur, Tuan ni saya nak mai tarik umur, kan? Tarik nyawa Tuan lah. Tapi Allah bagi lagi keizinan, kalau tuan-tuan nak panjangkan umur boleh. Tuan tepuk belakang lembu tu, rentak segala bulu yang ada kat badan lembu tu, tengok panjang itulah, banyak itulah umur Tuan akan dipanjangkan. Nabi Musa hendak tak? Tak mau. Nabi Musa kata tak apa, tarik sekarang lah. Tu Nabi Muhammad SAW, apatah lagi Nabi Muhammad SAW, kan diberi juga pilihan. Nabi kita tak maulah, aku nak jumpa Allah dah. Sebab apa? Segala risalah Allah SWT habis Nabi sampai dah kat kita. Kan? Kalau kita pilih juga mati dan kekesatan, itu kita punya nasib. Kita sendiri yang pilih. Itu yang kata pilihan tu. Kan? Jadi bila masuk dalam bulan Ramadan ni, kita lah sendiri yang kena buat pilihan. Sama ada kita nak keluar daripada Ramadan ini mendapat takwa, ataupun keluar macam tahun-tahun yang biasa. Kan? Sudah barang pastinya kita nak kali ini, kita nak yang lebih baik. Kan? Tu. Jadi bila nak yang lebih baik, kita kenalah buat preparation dengan sebaik mungkin. Apa dia? Solat sunat ni, solat fardu tu tuan-tuan, setiap mukallaf kena buat. Setiap mukallaf yang 5 waktu tu mesti buat. Macam tuan-tuan ni semua buat lah. Cuma kita nak perbanyakkan solat sunat tu. Setengah orang dia tak buat sunat tu. Sebab apa? Dia kata, alah sunat je Ustaz. Jadi dalam bulan Ramadan ni, sunat itu tu kita meletakkan sebagai dia wajib tu. Itu yang kata dalam bulan Ramadan ni, yang sunat pahala dia seperti wajib. Jadi kita perbanyakkan solat sunat mengiringi solat fardu. Solat sunat rawatib yang 12 tu, tuan-tuan dah buat dah. Diperbanyakkan lagi, daripada 12 tu, kita solat sunat Isra' ketika mana syuruk itu 2 rakaat. Kemudian follow up by solat sunat duha tu, kalau boleh 2 rakaat, kalau lagi hebat 4, kalau hebat lagi 6. Kalau 2 tu dia bersamaan dengan apa? Kita tu zikir yang kita punya segala sendi-sendi tu. Kita ada 360 sendi yang selalu berzikir kepada Allah. Solat 2 rakaat tu mengganti itulah. Kan? Kalau kita buat 4, rezeki bertambah. Dia apa hikmah dia? Solat duha ni, kita on the road tu, dalam keadaan macet. Itu Indon kata lah. Kita kata jam. Kau nak kata lagi jam gila punya sekarang ni. Tuan-tuan, kenderaan banyak. Maka kita terlepas. Tuan, kita jangan beat jam ni tuan-tuan. Kita jangan lawan arus. Jam ni kita nak cepat, orang lain pun nak cepat juga. Allah tahulah nak buat macam mana. Sebelum tuan-tuan keluar rumah tu pukul 8:30 ke apa, solat sunat duha tu 2 rakaat. Sampai pejabat lagi tambah lagi 2 kata tak kira.
Kan? Siapa dia? Bukan 8, bukan 8. 8 ya. 8 sampai 11. Okey. Okey. Okey, duha. Kan? Lepas tu zuhur diperbanyakkan. Kan? Sebelum zuhur 4, selepas zuhur 4. Kalau larat Tapi tuan-tuan larat. Kan? Asar rawatibnya tak ada, tapi boleh ditambah sebelum asar 4. Tu buat tu. Kan? Ataupun lepas isyak selalu 2, kita buat 4. Witir tutup 1, lepas tu malam sekali lagi sambung lagi 2. Memang ish lah tuan-tuan dengan solat tahajudnya. Saya cukup yakin lah tuan-tuan sekarang pun dah buat dah. Tu sebab muka tuan-tuan semua ada seri tu. Kan? Bukan pasal makan seri muka tak. Memang seri. Nak wajah seri tuan-tuan, solat tahajud. Tapi bukan jangan bangkit semata-mata ndak seri muka tak. Lillahi ta'ala. Nak janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan dalam ni solat tahajud. Apa kekuatan dia? Sabak. Sabak ni tuan-tuan, nak dapat sabak ni kena solat malam. Cakap senang. Alah sabak jelah. Cakap senang. Tak kena boleh cakap. Kena tuan-tuan, Allahu Akbar. Jadi kekuatannya nak dapat daripada mana? Solat malam tu. Tuan-tuan, Allah ni dia menggerakkan kita kan. Allah nak ajak kita ni. Kita fikir logik akal pun macam tu dah. Tengah tidur sedap-sedap tu, kan, dengan sabak, penuh sabak tu, bangun kita tu. Orang lain tak boleh buat. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surah Sajadah yang kita duk baca bagi jemaah. Yang dapat merenggangkan ni lambung-lambung kanan ni daripada tempat tidur. Bukan senang tuan-tuan. Yang tuan-tuan duk buat tu bukan semua orang boleh buat. Tuan-tuan saja, bila Allah pilih, Allah rezekikan kita, kita boleh buat. Nak mangkit tu tuan-tuan, merasa macam setan duk tekan tu. Lagi elok nak mangkit, bini pula kapuk, langsung tak mangkit lah. Bini pula buat tergeliat pula, bang peluk, pakai tak mangkit sampai ke sudah. Tu Allahu Akbar. Tu solat-solat sunat. Kemudian baca Quran. Tu biasa tuan-tuan. Quran ni jangan kita tinggal walaupun sehari semuka tu pun. Jangan gelut nak khatam. Baca sepanjang hari, sepanjang tahun tu baca, tiap-tiap hari baca. Tuan-tuan, kita besok duduk dalam kubur tak ada siapa dah nak tolong. Anak-anak akan nak mari. Kalau anak-anak pun ada kerja dia, nak angkat doa orang luar, Allahu Akbar kan. Bekal tu ya, Quran ni nak jadi teman kita ni. Teman tapi mesra ni. Dan ada di antara saudara-saudara kita yang duduk dalam kubur tu dah bahagia bersama-sama dengan lembaga yang Allah zahirkan sebagai Quran tu. Kan? Depa dah jumpa dah benda yang kita duk belajar, kita duk kata ni kat dunia ni, depa dah jumpa dah. Dia orang dah tengok dah dengan mata kepala mereka sendiri siapa dia. Mungkar dan Nakir tu jumpa dah. Mula-mula jumpa dah, dia tengok dah malakal maut tu macam mana. Kita belum lagi. Kita bakal bila masa pun boleh. Jadi hendakkah kita bila datang malakal maut terus menyesal? Oh ya Allah, ramai orang menyesal. Terus menyesal. Tengok menyesal. Allah, aku tak buat ni, tak buat tu, tak buat. Itu sebab setiap kehidupan di awal-awal pagi tu, itulah merupakan kesempatan yang kita ada. Bila kita hidup di waktu pagi, lawan dia petang, tak tahu petang lawan dia mati, tak tahu tengah hari kan mati, petang kan mati. Memang dia hidup, lawannya mati, tak tahu bila. Alhamdulillah kalau kita sampai Isya pun boleh hidup lagi. Habis solat yang akhir tu malam tu, sujud syukurlah tuan-tuan. Syukur balik ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, syukurlah hang bagi aku hidup ni. Dapatlah aku tambah amal-amal sikit. Kan. Barulah Allah kata, oh dia ni bagusnya. Turunlah rahmat banyak sikit. Kan? Bukan banyak sikit, banyak. Dah lah banyak sikit pula.
Tu yang masalah kita tu kan. Kan tu baca Quran. Sedekah ni Nabi kata apa kan? Nabi kata afdalus sedekah kan, seafdal ada sedekah bulan Ramadan. Bagi kalau bulan-bulan biasa ni tuan-tuan, bagi katalah setiap hari Jumaat tu 50 naik 100. Kan. Dan ada seorang sahabat saya lah, dia baru bawa orang pergi umrah 25 orang. Dia duduk menjaga. Saya tanya dia apa rahsia dia. Dia kata dia sedekah ni berapa banyak hari tu dia makan, banyak tu juga dia sedekah. Kalau hari tu dia makan RM50, dia akan sedekah RM50 kan. Dia makan apakah menu rahmah RM5, takkan bagi RM5 orang kaya. Dia akan beli 20, 30 dia akan bagi. Rupanya macam tu kan. Allah nak tengok tuan-tuan, Allah tahu dah. Allah nak tengok kita boleh tak comply kepada Allah punya requirement. Ramai manusia tak boleh comply Allah punya requirement ni. Requirement Allah ni bukan susah kan? Senang ya. Yang kita duk buat ni requirement Allah comply tu Allah punya requirement senang. Solat 5 waktu di awal waktu, tuan-tuan buat dah semua kan. Tuan-tuan dengar aja hayya 'alas salah sampai dah. Tuan-tuan ingat saja-saja ke Allah buat tuan-tuan duduk kat surau ni? Allah pilih dah tuan-tuan, bukan saja-saja kan. Mungkin tuan-tuan kata lah aku nak duduk kat Allah yang rezekikan kita duduk macam tu kan. Kadang-kadang Allah rezeki kita duduk sebelah rumah imam kan. Setengah tu orang tu duduk sebelah rumah Tok Bilal lah, dia duduk mengilai tepi tu kan. Duduk sebelah rumah Tok Imam lah kan. Rumah imam besar lagi tu, dia sebelah dia pakai seluar pendek lagi. Allah dah pilih dia tu tuan-tuan. Tu kadang-kadang manusia ni tu sebab Allah bagi kita akal untuk fikir. Akal ni besok Allah akan tanya balik, kenapa hang tak buat macam ni, kenapa hang tak pilih Islam untuk hidup? Orang kafir ya kan. Allah tak biar tuan. Tu sebab orang kafir ni kalau dia baca kitab Baru Mazi ni tuan, jilid 18, dia tengok anggota orang kafir ni bila masuk dalam neraka, badan dia tu dia pun tak boleh nak terfikir kepada dia kan. Kulit orang kafir ni dalam neraka ni 40 hasta kulit dia, 40 hasta kan. Ni bau kiri ke kanan ni perjalanan Mekah dan Madinah, punya Allah besar tu. Tuan nak kata apa? Tak percaya lagi depa. Kalau depa baca tu tuan-tuan, jadi Islam depa. Berbeza dengan orang Islam ni yang masuk neraka, ada juga tubuh mereka tidaklah sebesar itu. Sebab apa? Allah ni sayang orang Islam kan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, besarnya manusia tu orang kafir ni. Memang Rasulullah kata, makin besar, makin tebal kulitnya, makin lama sakitnya. Dah insya lah. Baru tajuk ni tak masuk. Baru mukadimah tak masuk tajuk ni. Azan dulu. Azan.
La ilaha illallah Rasulullah. Sikit tuan. Okay, kita pergi kepada 10 persediaan perlu dibuat untuk menyambut kedatangan Ramadan. Yang pertamanya, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga kita dipilih untuk masuk sekali lagi di dalam bulan Ramadan ini. Dapatlah kita beramal dengan sesungguhnya. Sebab Nabi kata apa dalam satu doa, ada satu hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama dzambik. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, tu kita minta-minta macam tu. Yang kedua, bersyukurlah dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kurniaan Ramadan yang kembali kepada kita, yang direzekikan kepada kita. Yang ketiga, bergembira dah dengan kedatangan bulan Ramadan. Rasulullah SAW selalu memberikan kabar gembira pada sahabat setiap kali datangnya bulan Ramadan. Samalah kita pun Rasulullah beritahu juga. Yang keempatnya, rancanglah agenda kegiatan untuk mendapatkan manfaat sebesar mungkin daripada bulan Ramadan. Adakan itinerary dia. Pagi nak buat apa, tengah hari nak buat apa, sampailah kita berbuka puasa. Kan? Yang kelimanya, bertekadlah mengisi waktu-waktu Ramadan dengan ketaatan. Yang keenamnya, pelajarilah hukum hakam semua amalan ibadah dalam bulan Ramadan itu. Tu ulang kaji. Bukan tak tahu ulang kaji, sekadar ulang kaji nak jadikan dia lebih mantap. Yang ketujuhnya, sambut Ramadan dengan tekad meninggalkan segala dosa dan tabiat buruk, dan bertaubatlah secara benar-benar dengan segala dosa dan kesalahan. Kan? Bertaubat daripada dosa. Jangan ada di antara kita kata, okey lah, dosa tak ada lah, macam mana. Kan? Kita ni celak-celak mata buat dosa je lah. Kan? Yang ke-8nya, mempersiapkan daripada segi mental dan fizikal. Bukan kata fizikal saja, mental pun kena kuat. Kan? Dan kena tahu hukum. Ni dah puasa dah sampai pukul 6.45 dah. Tak boleh tahan buka puasa. Dia bukan boleh kira sab-sab, alah sab-sab suai lah Allah pun mesti kira sehari dah. Kira habis kat hari tu. Fail dia. Itu sebabnya pentingnya di hujung tu. Puasa daripada pagi ni dekat sangat nak puasa tu. Kan. Tapi kita anak-anak yang usia-usia muda tu bolehlah diajar berpuasa, tapi kena bagi mereka ruang. Jangan seksa dia. Kan ada satu kes tu, anak baru 5 tahun suruh puasa tu. Pukul 5.30 anak dia lapar nak buka puasa. Mama dia kata tak apa, sikit lagi, sikit. Pergi tidur, pergi tidur. Anak tu pun tidur lah.
Habis azan nak buka puasa, pipi kejut anak, mati dah. Allahu akbar. Baru nak menyesal, kan? Dia takat-takat setengah hari okeylah, kan? Atau jangan bapaknya pun setengah hari ke. Hari ni setengah hari, besok setengah hari. Dia kira satu hari dah. Dia kira campur. Tu, kan? Jadi kena ada ilmu, kan? Persiapan diri untuk berdakwah di bulan Ramadan dengan membuat catatan ringkas merangkumi puasa dan tarawih untuk edaran umum serta memberikan buku kecil atau lembaran. Tu yang tuan-tuan yang biru-biru dakwah ni yang buat-buat ni, kan? Tu semua tu arah-arah untuk apa? Memastikan apa? Perjalanan tu. Kan? Perjalanan yang kita lalui setiap hari dalam bulan Ramadan itu. Kan? Jadi kita cara tak langsungnya mengimarahkan bulan itu. Tuan-tuan, bila kita mengimarahkan bulan Ramadan ni, hak Allah ni, Allah suka kita. Bila kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Yang ke-10-nya, sambutlah Ramadan dengan membuka lembaran baru yang bersih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hayati perjuangan dan mentaati Rasulullah SAW dengan meneruskan risalah dakwahnya dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Kan? Sungguhnya Ramadan ini bukan bulan lemah, bulan kuat sebenarnya. Sebab Nabi dan para sahabat bertempur dalam peperangan dalam bulan Ramadan banyak. Kita tak gaduh nak tempur pun, tempur dengan hawa nafsu aja. Setan dah diikat dah. Kalau kita ikut juga, kan? Nak tahu boleh sabar tak boleh sabar tu masa tengah nak makan tu, masa nak buka puasa tu. Tu kita punya ujian kesabaran tu. Boleh sabar ke tak boleh sabar? 8 jam tu, 8 jam setengah tu ataupun 10 jam tu boleh tahan tu. 2 minit lagi tak boleh tahan dah. Kan? Radio pun bubuh dah. Siaran untuk nak dengar azan ni. Nasi pun bubuh dah dalam pinggan apa semua tu. Siap gaul dah. Bila radio kata apa? Sebentar lagi akan dikemundang udara, akan masuk. Dia pun sebentar dia buka, siap buh tang ni dah. Allah masuk. Doa pun tak ada nak baca. Tu sabar tak sabar tu. Baca doa tu tuan. Doa ketika mana berbuka tu, doa yang paling dimakbul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benar. Kan? Tu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, tu. Pesanan-pesanan tu tuan bolehlah kita amalkan, dan tuan-tuan pun tahu dah benda tu sekadar peringatan, kan? Peringatan itu sebenarnya adalah satu kebaikan, insya-Allah. Jadi wallahu alam, ada apa tuan-tuan nak tanya? Tuan-tuan tak tanya ya. Tuan-tuan memang Allah, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Allah subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Ya Allah, Allahumma barik fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Allah, matikanlah kami dengan kalimah la ilaha illallah. Jadikanlah Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik dalam hidup kami, ya Allah. Matikanlah kami dan masukkan kami dalam syurga-Mu tanpa hisab, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.